jemaat yang dirahmati Allah, Aidul Adha merupakan antara hari kebesaran umat Islam yang dirayakan pada setiap tahun. Pada hari ini, seluruh umat Islam akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan bertakbir, bertahmid dan bertasbih serta menzahirkan syiar Islam dengan menyembelih haiwan kurban bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam disunatkan untuk menyembelih haiwan kurban bermula pada pagi 10 Zulhijjah, iaitu setelah selesai menunaikan solat sunnah Aidul Adha sehinggalah terbenam matahari pada hari tasyrik yang berakhir, iaitu pada 13 Zulhijjah. Menyembelih haiwan korban ini adalah merupakan suatu simbol pengorbanan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sentiasa membawa kita untuk mengingati peristiwa Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan korban untuk menyembelih anaknya yang dicintai, yaitu Nabi Ismail AS. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud maka tatkala anak itu sampai yakni kepada peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, wahai bapaku, jalankanlah yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari kalangan orang-orang yang sabar. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Ibn Katsir menjelaskan bahawa ketika Nabi Ibrahim AS berhijrah daripada tanah kelahirannya, baginda sangat menginginkan akan zuriat keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepadanya seorang anak, lalu kemudian Allah mengabulkan doa tersebut hasil perkahwinan Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar. Maka lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Nabi Ismail dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang di sebuah kawasan lembah berbatu yang dikenali pada hari ini dengan nama Kota Mekah. Ketika Nabi Ismail meningkat umur remaja, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS. Dalam tidurnya, baginda bermimpi menyembelih anaknya yang sangat dikasihi. Setelah diteliti, maka yakinlah baginda bahawa hal ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS, seorang yang telah lama menunggu untuk mendapat zuriat, tetapi akhirnya diperintahkan untuk menyembelih anak yang dikasihinya itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya Ismail. Maka terkejutlah Nabi Ibrahim kerana mendapati anaknya Nabi Ismail sangat tenang mendengar perintah tersebut. Nabi Ismail AS menerima perintah tersebut dengan sifat terbuka kerana keyakinan yang tinggi kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang telah ditentukan, ketika Nabi Ibrahim AS membaringkan anaknya untuk disembelih, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor kibas jantan yang besar berwarna putih menggantikan tubuh anaknya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS ini adalah satu gambaran yang besar berkenaan arti ketaatan bagi mereka yang berjaya menghadapi ujian Allah dengan sifat takwa dan sabar, maka mereka akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah.
Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap ujian yang dihadapi oleh para hamba-Nya dengan nikmat, dan sebaik-baik nikmat Allah itu adalah syurga yang kekal abadi. Saya dia sebagai orang yang beriman, amalan berkorban yang kita laksanakan pada hari ini bukanlah merujuk kepada harta dan wang ringgit untuk membeli haiwan korban semata-mata. Bahkan ialah ada satu gambaran tentang bebasnya seorang itu daripada sikap bakhil terhadap harta dan sifat cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala memuji tindak para hamba-Nya yang melaksanakan amalan berkorban melalui firman dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha ujumuha wala dimaiha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum latukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bermaksud daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya ialah amal dan ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah Dia memudahkan binatang datang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah dan mendapat nikmat petunjuk, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya pada orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin menyuruh para jemaah sekalian pada kita mengambil iktibar daripada peristiwa yang pengorbanan Nabi Ibrahim AS ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan, yang telah sejauh mana kita mengejar kecintaan pada dunia, maka kita tidak akan dapat memperoleh kepuasan. Tetapi anggaplah nikmat di dunia ini hanya sebagai satu perhiasan yang menyerikan kehidupan. Hari ini datang dan esok ia boleh pergi. Seseorang itu tidak akan mampu untuk menjalani ketingkatan derajat dalam melakukan keimanan, melainkan apabila dia memberikan sesuatu yang berharga yang ada pada dirinya. Sekalipun perkara ini adalah sesuatu yang sangat kita sukai, yakni ketika di dunia, namun demi meraih kebahagiaan di akhirat kita perlu belajar untuk menyerahkan segala kecintaan kita ini kepada Allah. Semoga peristiwa ini akan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh dan sanggup dan menganggap untung berkorban demi meraih kegembiraan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Perihal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 68, inna awwalan nasi Ibrahim alladhina attajudu wa hadha nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Bermaksud sesungguhnya orang yang hampir kepada kamu, semuanya orang-orang yang hampir sekalian kepada Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikuti dan juga Nabi Muhammad itu serta orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya dzal fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته ورضاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل به عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في